Assalamualaikum dan salam sejahtera. So pada video kali ini kita akan buat tutorial litar elektronik melibatkan satu LED dan dua LED. Jadi bagi yang melihat video ini, bolehlah mula subscribe pada page Facebook Great Teacher Ma'ruf, channel YouTube Great Teacher Ma'ruf dan IG Great Teacher Ma'ruf. Jadi mari kita sama-sama lihat tutorial dalam video ini. Baiklah, kita teruskan dengan tutorial kita. Tutorial 1, pemasangan litar elektronik 1 LED dan 2 LED. Jadi bagaimana kita nak buat tutorial pada kali ini? Jadi kita lihat dahulu. Baik, tutorial kali ini kita akan buat pemasangan litar menggunakan 1 LED dan lagi satu litar menggunakan 2 LED. Jadi litar 1 LED dia akan berkelip-kelip untuk setiap 1 saat. Kemudian kita akan buat untuk setiap 0.5 saat dan kemudian kita akan buat pada setiap 0.25 saat. Jadi kita akan tengok bagaimana kita nak buat tutorial ini. Dan seterusnya, selepas kita dah faham tentang litar 1 LED, kita akan tukar dan buat litar 2 LED. Bagaimana litar ini akan berfungsi secara selang-seli, menyala setiap 1 saat, kemudian berselang-seli menyala setiap 0.5 saat dan seterusnya berfungsi menyala setiap 0.25 saat. Jadi untuk mereka bentuk litar ini, kita perlu faham logik dia dahulu. Mari kita tengok bagaimanakah logik untuk membina kedua-dua litar ini. Baiklah, kita teruskan dengan tutorial 1 kita, pemasangan litar elektronik 1 LED dan 2 LED. Jadi macam mana kita nak buat tutorial ini? Baik, kita akan buat litar pertama iaitu litar 1 LED dan litar kedua adalah litar 2 LED. Jadi litar 1 LED ni kita akan buat, dianya akan berkelip-kelip setiap 1 saat. Kemudian kita akan buat dia berkelip-kelip setiap 0.5 saat dan seterusnya kita akan buat ia berkelip-kelip setiap 0.25 saat. Jadi untuk litar kedua seterusnya, litar 2 LED. Litar ini kita akan buat LED-nya menyala berselang-seli setiap 1 saat. Kemudian kita akan buat litar LED ini juga menyala berselang-seli setiap 0.5 saat dan seterusnya kita akan buat LED ini menyala berselang-seli setiap 0.25 saat. Jadi untuk membina atau mereka bentuk litar bagi projek ini, kita perlu tahu dahulu logik bagaimana litar kedua-dua litar ini berfungsi. Jadi mari kita lihat bagaimanakah logik yang kita akan laksanakan. Baiklah, kita lihat bagaimana logik untuk litar 1 LED. Kita akan buat 3 jenis. Yang pertama, kelip setiap 1 saat. Yang kedua, kelip setiap 0.5 saat. Dan yang ketiga, kelip setiap 0.25 saat. Asas logik mereka adalah sama. Cuma yang kita akan ubah adalah jumlah saat ia berfungsi. Jadi bagaimana kita nak buat litar LED yang kelipnya setiap 1 saat? Jadi yang pertama sekali, kita akan buat LED ini menyala selama 1 saat. Setelah LED ini menyala selama 1 saat, LED ini akan terpadam selama 1 saat. Dan seterusnya proses ini berulang-ulang, iaitu LED pertama menyala, kemudian dia akan terpadam dan dia akan diulang-ulang sehingga sistem dipadamkan ataupun sistem tiada bekalan kuasa. Okey, jadi kelipan untuk 0.5 saat pula, okey, sama juga dengan kelipan 1 saat. Cuma yang kita ubah hanyalah pada masa dia, iaitu 0.5 saat dia menyala, kemudian kita akan buat 0.5 saat dia terpadam dan dia akan berulang-ulang prosesnya. Jadi kita akan lihat LED ini akan menyala sedikit laju
daripada kelipan 1 saat. Dan yang ketiga, kita akan buat litar yang berkelip setiap 0.25 saat, di mana sama juga logiknya, dia akan dinyalakan selama 0.25 saat, kemudian dia akan dipadamkan selama 0.25 saat, dan proses ini berulang-ulang sehingga sistem dipadamkan ataupun tiada lagi bekalan elektrik pada litar kita. Jadi, itu adalah logik untuk litar 1 LED. Mari kita lihat bagaimanakah kita hendak membuat pemasangan litar 1 LED beserta dengan atau cara yang kita akan buat pada website Tinkercad. Jadi, untuk murid-murid, kamu digalakkan untuk menggunakan litar sebenar yang akan diberikan oleh cikgu untuk anda buat projek ini secara benda maujud. Cikgu akan tunjukkan secara simulasi sahaja. Jadi, kamu semua akan pasang pada litar maujud yang diberikan semasa kelas. Baiklah, kita tengok macam mana penyambungan litar dan atau cara yang kita akan buat untuk logik litar 1 LED. Baiklah, kita teruskan tutorial kita dengan membuat penyambungan kepada litar sebenar. Cikgu akan tunjukkan pada laman web Tinkercad ini sebagai panduan kamu. Jadi, cikgu akan berikan kepada kamu semua setiap kumpulan satu litar Arduino seperti ini. Okey. Dan kemudian cikgu akan beri satu breadboard seperti ini. Okey. Dan kemudian cikgu akan beri kepada kamu satu perintang. Okey, perintang ini bernilai 220 ohm. Okey, jadi cuba lihat pada perintang yang diberikan atau dalam kotak yang cikgu sediakan. Cari perintang yang mempunyai jalur warna merah, merah dan coklat. Dan satu lagi adalah emas. Okey, merah, merah, coklat, emas. Jadi, perintang ini mempunyai kod warna yang memberi maklumat bahawa perintang ini adalah bernilai 220 ohm. Kemudian, ambil satu LED. Tak kiralah warna apa yang ada dalam kotak tu, merah ke hijau ke apa ke. Jadi kita gunakan LED tersebut untuk kamu sambungkan pada kamu punya breadboard. Okey, baik. Jadi untuk penyambungan, mula-mula sekali kita pasang dahulu LED pada mana-mana bahagian pada breadboard. Di sini, contoh Baik. Kemudian, baik, di sini kamu akan lihat LED ini akan mempunyai satu anode dan satu kathod. Macam mana kita nak bezakan kaki anode dan kaki kathod? Kaki anode, kaki ni lebih panjang daripada kaki yang kathod. Okey, jadi kaki kathod ni akan lebih pendek lagi lah. Jadi sekiranya kamu jumpa LED, kedua kaki adalah sama panjang. Jadi apa yang kamu perlu buat? Kamu lihat pada permukaan LED ini, dia ada satu kawasan di mana dia ada satu rata di sini. So, bila ada rata di sini, itu adalah bermaksud kawasan itu mempunyai kaki kathod, iaitu kaki yang pendek lah. Okay, ada satu lagi cara, cikgu akan terangkan dalam kelas nanti. Baik, yang seterusnya, kaki kathod ini disambungkan kepada breadboard. Jadi, breadboard ni secara automatiknya sepanjang garisan bawah ini, okey, 9 ni, okey, contoh 9, A, B, C, D, E ni, dia adalah satu garisan yang sama, iaitu penyambungan yang sama. Sama juga pada 10, kita sambung kepada anode, kita akan sambung, maka di sini semua adalah kaki yang tersambung atau lubang ini tersambung dengan kaki anode. Jadi, bila kita nak letak perintang, kita akan letak perintang pada kaki kathod ataupun anode mana-mana boleh, tapi untuk kali ini cikgu nak guna, cikgu akan sambungkan kepada kaki kathod, tapi perintang tersebut, satu kaki perintang saya akan sambung pada lubang yang bersamaan dengan kaki kathod, dan satu lagi perintang saya akan sambungkan pada terminal negatif. Jadi bila kamu tengok di sini, terminal negatif ini
sepanjang-panjang ini adalah terminal negatif. Okey, di sini tengok sepanjang-panjang adalah terminal negatif. Jadi di mana-mana pin di sini atau lubang di sini, kita adalah pin yang disambungkan dengan negatif. Jadi negatif ini kita akan sambungkan dengan ground pada kita punya litar elektronik Arduino Uno. Okey, kita akan sambungkan pada hujung cukup lah. Okey, sambungkan ke sini. Jadi kamu boleh guna apa-apa sahaja kabel atau wire yang disediakan dalam kotak tersebut. Jadi untuk memudahkan cikgu akan gunakan warna hitam. Jika tak ada warna hitam, kamu boleh guna apa sahaja warna yang ada dalam kotak tersebut lah. Jadi bila kita sambungkan ground kepada kita punya breadboard pada terminal negatif, secara automatik semua lubang di sini adalah lubang untuk ground. Okey. Jadi kita boleh guna banyak lagi lah. Tapi untuk kali ini kita gunakan dulu satu lubang. Okey. Jadi kita sambungkan kepada ni. Jadi anode kita sambung mana? Anode kita akan sambung pada mana-mana kaki pada kita punya Arduino Uno. Jadi saya pilihlah kaki nombor 7. Okey. Anda semua boleh pilih mana-mana kaki yang anda berkenan. Okey. Tapi kena ingat, pilihan kaki anda itu akan melibatkan program yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Baik, jadi kamu sambung dahulu litar elektronik kamu dengan sambungan yang cikgu beri ni lah. Okey, hijau ni cikgu tukarlah warna merah. Okey, sambungan ini. Jadi kamu boleh pause video ini pada point ini. Kamu sambungkan dahulu macam mana kita akan pasang pada litar sebenar. Okey. Baik, jadi siapa yang tengah pasang, sudah pasang, kita akan mulakan cara untuk mengatur cara. Jadi, di dalam komputer kamu, cikgu telah installkan software yang dinamakan Arduino IDE. Jadi, Arduino IDE ini pada desktop kamu, cari satu ikon yang bertulis Arduino IDE. Okey, ikon tu berwarna hijau. Jadi, bila kamu jumpa ikon tu, double klik dan kita akan onkan software. Okey, software Arduino IDE. So, dia punya interface akan jadi seperti ini. Okey, ini adalah interface untuk Arduino IDE. Jadi kat sini, okey, kamu akan nampak okey, bagaimana dia punya program yang kita akan buatlah. So, pada bahagian ini semua saya labelkan. Ini adalah bahagian di mana kita akan programkan dia. Okey. Baik. So sebelum itu, cikgu akan tunjukkan pada litar simulasi ini untuk rujukan kamu. Jadi bagaimana cikgu buat program menggunakan ini. Okey. Jadi kita pergi kepada kod. Okey. Dan seterusnya kita akan gunakan teks. Okey. Kita tak akan gunakan blok. Kita akan gunakan teks. Jadi secara default dia dah bagi program. Jadi saya tak nak, saya akan padam semua ini. Okey, padam semua ini sebab kita punya setting adalah berbeza. Jadi cuba kita lihat balik. Okey, kecil pula. Kat mana kita sambungkan kita punya anode? So kita sambungkan pada kaki nombor 7. Jadi untuk memberitahu papan litar kita ini, okey, kaki yang mana kita sambungkan, jadi kita akan mula beri arahan untuk dia kenal pin yang kita gunakan untuk sambung dengan LED. So kita akan type void setup. Okey, di sini buka kurungan dan tutup kurungan. Di sini. Okey, kemudian kita akan buka kurungan yang ada curly tu, dia macam kerinting. Buka dan tutup balik. Baik, kenapa kita buat macam ni? Supaya kita tak salah buat lah. Bila kita dah ada ni, kita type kat tengah-tengah tu, kita tekan enter. Okey, bila kita tekan enter, so kita bagi satu ruang di mana ruang ini adalah ruang di mana kita akan programkan setting kita. Baik, jadi papan ini dia tidak tahu kamu sambung dengan kaki mana. Jadi kita yang kena programkan, kita kena beritahu pada papan ini. Jadi apa kita kena perlu buat? Kita akan tulis
pin mode. PIN, M huruf besar, kita akan type. So, pin mode, kaki kita nombor apa tadi? Nombor 7. Okey. Baik, kita letak output. Okey. So, pin mode 7 output. Ini adalah kita punya arahan di mana kita beritahu pada papan Arduino pin 7 yang kita sambungkan dengan LED. Okey, seterusnya kita akan buat logik. Jadi, logik tadi kita nak LED itu menyala selama 1 saat. Kemudian, LED akan padam selama 1 saat. Kemudian, dia akan berulang-ulang. Jadi, untuk proses berulang-ulang, kita akan buat satu arahan di mana void loop. So, dia akan berulang-ulang dalam ni. Sama juga macam kat atas. Buka kurungan, tutup kurungan, curly bracket, open curly bracket dan close curly bracket. Kita akan programkan di dalam kawasan ini. Okey, jadi kita apa nak type? Untuk ini, sebab kita nak dia menyala, kita akan guna arahan digital write. Digital huruf kecil, W huruf besar, RIT huruf kecil balik. Okey, kaki berapa tadi? Kaki nombor 7. So, kita nak buat dia menyala. So, untuk dia menyala, kita akan bagi arahan high. Okey. Dan kita akan letak semicolon. So, setiap penghujung arahan kita akan letak semicolon di mana dia akan anggap itu adalah arahan yang ditamatkan lah. Maknanya, arahan ni tamat kat sini. Okey. Baru dia akan cari arahan yang baru. Jadi, untuk arahan seterusnya, kita nak dia menyala tu berapa lama? Jadi, kita akan letak delay. Okey. Kita nak dia menyala selama 1 saat. Jadi, delay kita akan letak 1000. Apakah maksud 1000 ni? 1000 ni bermaksud 1000 milisaat. 1000 milisaat bersamaan juga dengan 1 saat. Okey. Dalam programming ini, dia menggunakan milisaat. Dia tidak menggunakan saat secara terus. Okey. Jadi, dia dah menyala selama 1 saat. Jadi, apa kita nak buat seterusnya? Kita nak dia padam. Berapa lama? 1 saat juga. So, kita akan buat digital write. Okey, kaki nombor 7 yang sama. Kita akan letak low. Dah satu high. High maknanya dia menyala. So, nak padam jadi low. Simple saja. Dan kita nak buat dia berapa lama dia menyala atau padam? Kita letakkan delay. Delay selama 1000. Jadi, tutup dengan semicolon. Jadi, program kita ni, logiknya, pertama dia akan menyala selama 1 saat. Kemudian dia akan padam selama 1 saat. Dan kemudian proses ini akan berulang sehinggalah kita padamkan kita punya papan. Jadi, kita tengok adakah kita punya litar ini berfungsi. Kita tekan pada start simulation. Okey, untuk kamu punya programming, tunggu, saya akan ajar bagaimana nak sambung. Baik, so tak ada masalah, stop simulation. Bila dia hijau ni bermaksud dia tak ada masalah lah. So, kita akan tengok bagaimanakah litar ini. Adakah ia berfungsi atau tidak. So, kita reset balik. Okey, tengok. So, litar saya yang kita buat tadi, okey, telah berfungsi dengan baik. Iaitu dia menyala setiap 1 saat. Okey, jadi untuk litar kamu berfungsi, okey, kita pergi kepada IDE. Okey, apa yang kamu nak buat? Pada IDE ini, okey, kamu type apa yang cikgu beri tadi. Okey, kamu type apa yang cikgu beri tadi. Okey, jadi cikgu copy tadi, cikgu dah siapkan, cikgu copy paste lah. Okey, so cikgu akan type yang seperti ini. Okey, susun bagi elok sikit. Okey, bagi dia nampak kemas. Sebab kalau kita buat kemas-kemas, lebih senang kita nak membaca. Macam tadi cikgu terangkan. Okey, pin mode 7, iaitu pin yang kita sambungkan tadi. Okey, kemudian kita buat digital write, saya 7 high, delay 1000. Digital write 7 low, delay 1000. Jadi, bila kita dah buat ini,
kita klik pada verify dahulu. Okey, so dia akan minta kita save. Jadi kita save sajalah apa-apa litar punya nama. Okey. Dia akan minta save lah yang ini. Dia akan minta save. Jadi kita letaklah apa-apa nama pun. Cikgu save. So bila kita save ni sebenarnya dia akan simpan dalam kita punya my document Arduino. So kita tak apa, save saja. So kita tekan save. Atau nak tukar nama yang kamu tahu terpulang pada kamu. Okey. Jadi bila kita save, dia akan compiling kita punya program. Maknanya dia akan check adakah kita punya program ini betul atau salah. Okey, kalau ada salah, dia akan bagi error. Kalau tak ada salah, dia akan okey. Okey, contoh kesalahan yang berlaku. Okey, sekarang ni ditulis done compiling. So tak ada masalah lah. Contoh, sekiranya kamu terlupa nak letak semicolon kat sini. So kamu tekanlah verify. Okey. Jadi dia akan bagi error pada bahagian bawah kat sini. Sedangkan kalau ikutkan bawah tak ada masalah. Dia sebenarnya bermasalah pada baris yang atas. So kamu terlupa letak semicolon. Ataupun kamu tertulis di sini digital right W huruf kecil. Okey. So kamu cuba compile, verify balik. Tiba-tiba ada masalah juga. Okey, yang ni dia akan check, oh bahagian ini salah. Kamu tengok dah semicolon ada, tapi tetap ada error. So di mana di sini tengok balik. W ni perlu huruf besar. Jadi banyak lagi jenis-jenis error yang ni kita akan buat dalam kelas lah. Maknanya jika kamu buat nanti ada error, panggil cikgu, cikgu akan terangkan ataupun perbetulkan kesalahan kamu lah. Jadi untuk kali ini verify tiada error. Okey, apa yang kita perlu buat? Sambungkan papan Arduino kamu kepada USB. Okey, kemudian bila sambungkan, cikgu tak sambungkan ni, bila sambungkan, kamu pergi kepada tools. Kamu pilih board. Board adalah Arduino Uno. Pastikan dia adalah Arduino Uno. Dan kemudian pada bahagian port, di sini cikgu tak ada. Okey, tak apa untuk kamu. Bila kamu cucuk nanti kamu akan jumpa satu port. Di sini akan tulis Arduino Uno port nombor berapa, COM berapa. COM 7 ke, COM 2 ke, 3 ke. Dari situ ada Arduino. So kamu pilih COM yang ada pada senarai tersebut, satu COM. Okey, jika tak ada, panggil cikgu, cikgu akan bantu kamu. Baik, so bila kamu dah sambungkan, kamu dah pilih situ, okey, kamu tekan kepada button ni, upload. Button upload ni, kamu tekan button upload, dia akan hantar kamu punya programming ni ke dalam papan mikropengawal kamu. Jadi kamu akan dapat lihat bagaimana ianya berfungsi setelah berjaya upload. Okey, jadi seterusnya kita nak ubah suai kita punya program. Tadi ini adalah untuk litar satu LED yang menyala berkelip setiap 1 saat. Jadi bagaimana kita nak dia berkelip kepada 0.5 saat. Okey, jadi kita pergi kepada program kita, kita lihat pada delay. Kita ubah pada bahagian delay sahaja di sini. Okey, so tadi 1000 bermaksud 1 saat. Jadi kita akan buat 500. Kat atas ni. Kita akan buat 500. Yang ni pun 500 juga. Okey, kita akan buat 500. Baik. Jadi apa yang berlaku? Di sini kita dah menukarkan masa dia kepada 0.5 saat. Okey, dan kamu hantar balik, upload balik. Okey, dah upload, kamu akan dapati litar kamu akan berkelip lebih laju lagi daripada tadi. Okey, dan kalau kita nak tukar pula kepada logik 250 saat, okey, kita akan tukar bahagian sini iaitu 250. Yang ini pun 250. Yang ini bermaksud kita punya litar akan menyala dan padam setiap 0.25 saat. Jadi litar ni, litar cahaya ni akan lebih laju lagi daripada litar yang sebelum ni dan kamu upload. Okay, kamu tengok perubahan dia. Jadi seterusnya kita akan lihat bagaimana pula logik untuk membuat litar 2 LED. Baiklah,
seterusnya kita akan buat logik bagi litar 2 LED. Di mana kita nak LED kita ni berselang-seli kelip selama 1 saat. Kemudian kita akan buat 0.5 saat dan kemudian kita akan buat pada 0.25 saat. Jadi perbezaan dia hanya sedikit sahaja, di mana tadi 1 LED. Jadi kita akan buat pula 2 LED. Jadi apa berlaku? Okey, pada masa yang sama, okey, LED ada 2. Jadi LED 1 kita akan buat dia menyala selama 1 saat. Kemudian LED yang kedua kita akan buat dia terpadam selama 1 saat. Baik, seterusnya bila kita dah biarkan satu LED menyala selama 1 saat dan LED kedua pula menyala terpadam selama 1 saat, kita akan buat proses kedua di mana LED tadi yang menyala tadi, LED 1 menyala, kita akan padamkan dia selama 1 saat. Kemudian LED 2 tadi sebab dia terpadam, kita akan biarkan dia menyala selama 1 saat. Jadi proses ini berulang-ulang sehingga sistem dipadamkan ataupun tiada bekalan kuasa pada litar kita. Jadi apa berlaku pada 0.5 saat? Sama juga seperti pada litar 1 LED. Kita hanya tukarkan masa daripada 1000 milisaat iaitu sama 1 saat kepada 500 dan seterusnya lah, dan sama juga kepada 0.5 saat. Jadi benda ni dia sebenarnya berulang, cuma kita hanya tukarkan parameter saat dia kepada yang lebih kecil. Okey. Jadi secara logiknya kalau kita lihat 1 saat, 0.5 saat dan 0.25 saat adalah masa yang lebih kecil, maka dia akan berkelip lebih laju. Jadi kita lihat bagaimana penyambungan litar bagi 2 LED. Baiklah, kita sambung dengan tutorial kita. Kita nak buat penyambungan litar 2 LED. Kita gunakan kembali litar 1 LED yang telah kita buat sebelum ini. Jadi cikgu akan besarkan. Kita akan ambil komponen yang sama juga, iaitu perintang. Okey, kita letaklah pada mana-mana bahagian di sini. Perintang ini pun sama nilai seperti perintang yang sebelum ini, iaitu 220 ohm, di mana dia punya kod warna adalah merah-merah coklat. Okey, jadi kita ambil satu LED. Okey, apa saja warna LED? Contohnya saya akan ambil warna hijau. Okey, saya ambil warna hijau. Jadi kita sambungkan kathod seperti biasa, kita sambungkan dengan perintang. Perintang satu kaki lagi akan disambungkan kepada kita punya terminal negatif di bawah ni. Terminal negatif ni akan disambungkan kepada kita punya ground. Jadi pada kaki anode LED kita pilih satu. Contohnya saya nak pilih nombor 8. Okey, nombor 8. Saya sambungkan nombor 8 ini kepada anode saya. Sekejap ya, kita tengok. Okey, so kita sambungkan kepada anode. Okey, bagi dia kemas sikit. Okey, so saya akan sambungkan kaki anode pada kita punya LED hijau pada nombor 8. Baik, di sini kita punya program kita akan ubah sedikit sahaja, di mana kita pergi pada kod. Okey, tadi kita dah setkan pin nombor 7 adalah pin output untuk LED merah. Tapi sekarang ni kita tambahkan lagi satu, di mana kita akan tambahkan pin mode. Okey, pin mode kaki nombor 8 pun sebagai output juga. Output. Okey, jadi kita akan sambungkan kita punya warna hijau kepada pin nombor 8, LED merah kepada pin nombor 7. Jadi apa kita nak buat? Okey, logik tadi kita dah tahu. Okey, logik tadi satu LED akan menyala, dalam masa yang sama juga satu LED lagi dia akan terpadam. Jadi kita kena programkan LED kaki 7
kita akan biarkan dia menyala. Dan satu lagi, kita akan biar dia terpadam. So, kita akan buat digital write 8 low. So, low ni maksudnya padam. Okey, tambah. Dan sama juga, kita tambah lagi satu program di bawah ni. Okey, digital write kaki nombor 8, kita buat high. Okey, jadi di sini kita akan tengok. Maknanya tadi kalau kita tengok logik tadi, satu kaki akan menyala, satu kaki akan padam. Maknanya satu LED menyala, padam. Selepas 1 saat, dia akan bertukar pula. Yang kaki yang menyala tadi, kita akan LED yang menyala tadi, kita akan padamkan dia. Tapi LED yang padam tadi, kita akan menyalakan dia. Jadi kita tengok, ada tak masalah dengan program kita? So, saya akan start simulation. Okey, start simulation. Okey, stok dia akan jadi macam hijau ni. Jadi tiada masalah pada saya punya program lah. Jadi apa saya buat? Kita tengok adakah kita punya litar ini berjaya berfungsi atau tidak. Okey, jadi kita lihat di sini. Litar saya, dia akan berkelip-kelip, bertukar-tukar macam ni. Jadi kamu semua boleh programkan ikut yang cikgu beri. Ataupun kamu nak ubah lah. Okay. Baik, so kita tengok macam mana. Kita pergi kepada kita punya Arduino IDE. Okay. So, apa yang kita kena buat? Okay, cikgu akan copy cikgu punya program tadi. Okay. Jadi, cikgu akan pergi kepada sini. Cikgu akan paste balik. So, kamu semua kena type lah. Okay. Jadi, ini adalah litar di mana, ini adalah program di mana kita akan gunakan untuk kamu punya sistem. Okay. So, kita susun balik bagi cantik. Okay. So, bagi cantik sikit. Okay. Kekemasan program ni penting juga sebab kita nak baca dia mudah. Okey. Jadi, seperti biasa, kita tekan verify dahulu untuk pastikan kita punya program tiada masalah. Okey. Jadi, bila kita tengok ke sini. Okey. So, kalau kita tengok pada kita punya sistem. Okey. Tengok pada sistem kita. Okey, dia tulis sini. Dan compiling. So, maknanya tiada masalah lah. Okey. So, bila tiada masalah, maknanya kita punya program ini akan boleh digunakan dan boleh diuploadkan. Saya tengok balik. Okey, ni lebih nampak kot. Okey, dan compiling. Okey, baik. Jadi kita tengok pada kita punya sistem. Okey, jadi kamu semua tekan kepada upload dan kita akan tengok pada kamu punya litar adakah ia berfungsi atau tidak. Tapi sebelum itu, pastikan kamu telah pilih papan Arduino Uno dan telah pilih port sebelum kamu upload. Jika kamu tak buat benda ini, kamu punya sistem akan error. Okey, akan ada masalah. Jadi, kita akan buat projek ini dalam amali setelah kamu lihat video ini. Jadi, untuk siapa yang melihat video ini, bolehlah mula subscribe pada page FB Great Teacher Ma'ruf, pada channel YouTube Great Teacher Ma'ruf dan pada IG Great Teacher Ma'ruf. Jadi kamu semua boleh subscribe. Sekiranya ada video-video baru, cikgu akan tambahkan lagi dalam channel cikgu. Okey, ketiga-tiga channel ni cikgu akan uploadkan video-video ni. Jadi selamat mencuba. Jika nak ada apa-apa, boleh tanya pada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.